Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So hari ini kita akan belajar tentang tajuk sebatin karbon di bawah subtopik asid karboksilik. So asid karboksilik ni merupakan sebatin organik yang mengandungi atom karbon, hidrogen dan juga oksigen. So asid karboksilik dia ada atom karbon, hidrogen dan juga oksigen. Maka asid karboksilik ni merupakan kumpulan bukan hidrokarbon kerana mempunyai kehadiran atom oksigen. So apakah formula AMP untuk asid karboksilik? So asid karboksilik ni formula AMP dia adalah CnH2n tambah 1 COOH. So dengan kehadiran COOH, maka kumpulan berfungsi untuk asid karboksilik adalah COOH, ataupun apabila kita lukis dia akan jadi macam ni, C ganda 2 OOH, dan namanya adalah karboksil. Kumpulan karboksil. So, asid karboksil yang biasa kita jumpa dalam kehidupan kita, kita ada asid, apa contoh dia? Contoh dia kita ada asid askorbik. Asid askorbik ni di mana kita jumpa dalam vitamin C, iaitu buah-buahan. Asid askorbik adalah vitamin C dalam buah-buahan. So kita pernah jumpa juga asid ethanoik, iaitu yang terdapat di dalam cuka. Kita jumpa asid formik. Asid formik ni merupakan gigitan serangga, manakala asid metanoik merupakan asid yang terdapat ataupun yang datang daripada semut. Sebab tu kalau kita picit semut tu kadang-kadang ada bagi satu bau yang tak sedap kan. So itu adalah asid metanoik. Okey, sebelum cikgu lupa, formula AMP untuk asid karboksilik adalah CnH2n tambah 1, tetapi N dia bermula dengan 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia berbeza dengan alkena. Alkena kita ada CnH2n. So N dia bermula dengan 2, 3, 4 dan seterusnya. Alkana kita ada CnH2n tambah 2, di mana N nya bermula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. So untuk asid karboksilik dia bermula dengan 0 kerana COOH ini sudah dikira sebagai satu karbon. Untuk penamaan asid karboksilik ni seperti biasa, seperti alkana, alkena, alkohol, kita kenal pasti dulu bilangan atom karbon yang terdapat dalam sebatin tersebut. Kemudian kita letak nama awalannya. Kemudian kita letak nama siri homolognya. So kalau alkana kita akan akhiri dengan ana, tetapi dalam asid karboksilik ni kita gantikan ana itu kepada OIK. Contohnya kita ada 1, 2, 3. Seperti mana di sini murid-murid boleh lihat, cikgu lukis 4 atom karbon, dan dalam 4 atom karbon ni cikgu lukis kumpulan berfungsinya iaitu COOH. So ini adalah COOH. Jadi COOH ini kita nomborkan dia sebagai nombor 1, karbon yang pertama, karbon kedua, karbon ketiga, karbon keempat. So dia mempunyai 4 atom karbon. So bila 4 atom karbon, maka nama awalannya adalah but. Betul? Seterusnya dia mempunyai kumpulan berfungsi karboksil, iaitu CO
OH. So apabila kumpulan berfungsinya adalah karboksil, okey, maka akhirnya adalah sebagai OH. Okey, so dia merupakan asid. So nama depannya adalah asid. Jadi nama sebatian ini adalah asid butanoik. Okey, boleh faham? Alright, cikgu bagi contoh yang kedua. Okey, cikgu lukis 1, 2 atom karbon, OH-nya, okey, COOH-nya dan CH3. So, kita ada berapa bilangan atom karbon? Ya, kita mulakan dari belakang. 1, 2. So, dia ada eta. So, etan, mana kita tukarkan kepada OH. So, nama awalannya adalah asid etanoik. So, apakah formula molekul untuk asid etanoik? Kita nak namakan dia macam mana? Okey, etanoik kita tahu N dia mesti ada 2. Tetapi 2 ini kita tolakkan dengan 1 di COOH. So, kita akan dapat N sama dengan 1. So, kita akan ada formula amnya adalah C1H3COOH. Okey. So, daripada sini kita nampak bilangan atom karbonnya ada 2. Kalau asid butanoik tadi, ya, kita ambil yang akhir, yang selepas kumpulan karboksil tu, dia ada C3, H-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kumpulan berfungsinya COOH. Okey, so C3H7COOH merupakan formula molekul untuk asid butanoik. CH3COOH merupakan formula molekul untuk asid etanoik. Bagaimana pula kalau N dia bermula dengan kosong? Okey, so N bermula dengan kosong. Kita masukkan dalam CnH2n tambah 1 COOH. Maka C darab kosong, kosong. H2 darab kosong, kosong tambah dengan 1. Kita akan dapat formulanya HCOOH. So, bila kita lukis, kita ada C ganda 2O, OH, kita ada H. So, berapa atom karbon yang kita ada? Ya, 1 sahaja. So, bila 1 maka namanya adalah asid. 1 mesti metanoik. So, asid metanoik mempunyai formula molekul HCOOH dan dalam lukisan formula strukturnya mesti mengandungi kumpulan berfungsi karboksil iaitu COOH. Jadi atom karbonnya hanya ada 1 sahaja. Okey, bagaimana pula untuk asid propanoik? Okey, propanoik kita dah tahu. So, N0 meta, N1 eta, N2 propanoik, N3 adalah butanoik. Okey, cuba tengok untuk propanoik. N2, so dia ada C2H5COOH. Bila kita kira bilangan atom karbon keseluruhan, C2 tambah dengan 1, dia akan jadi C3. So, lukisannya adalah, pastikan kumpulan berfungsinya ada iaitu COOH. Kemudian yang seterusnya adalah hidrogen. Jadi dalam formula struktur ini kita ada 1, 2, 3 atom karbon. Memandangkan dia ada 3 atom karbon, maka namanya adalah asid propanoik. Kenapa ada asid? Sebab kumpulan berfungsi yang hadir adalah COOH. Okey, so seperti biasa apabila di bawah C ikatan ganda 2O, bawahnya tu mesti lompong, tak ada ikatan kovalent.
Okey, so itu sahaja untuk formula struktur, formula dan kumpulan berfungsi asid karboksilik. Cikgu akan teruskan video selepas ini tentang sifat fizik dan sifat kimia asid karboksilik. Okey, terima kasih.